Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini dapat saya buatkan satu video bagi menjalankan proses PNP ataupun PDPR bersama dengan anak-anak murid semua sekalian. Baik, saya tak nak cakap terlalu lama ataupun terlalu panjang sebab yalah buat video ni dia akan memakan ruang ataupun space telefon. Baik, sebelum memulakan PDPR kita, saya nak memperkenalkan diri saya dulu. Rasanya semua pelajar dah tahu, saya merupakan guru yang akan memegang menjadi guru kelas 5 Mumtaz pada tahun 2021. Dan di antara pelajaran yang saya pegang bagi tahun 2021 ialah akhlak dan sirah. InsyaAllah kelas kita akan dimulakan pada hari inilah. Saya akan mulakan dan saya akan kongsikan dengan semua pelajar, insyaAllah. Sama-sama kita doakan mudah-mudahan Allah cepat-cepat hapuskan, Allah buang penyakit COVID-19 ini, agar mudah-mudahan kita dapat kembali ke sekolah seperti biasa, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk ke pelajaran akhlak tahun 5. Pelajaran pertama, muka surat pertama yang bertajuk adab berjual beli. Saya tak nak hurai panjang-panjang. Saya minta maaf. Dalam kelas bolehlah saya hurai panjang-panjang sebab yalah masa tu ada dengan anak-anak murid semua. Tapi kat dalam sesi video ni saya terpaksa potong-potong lah, tak boleh lah nak hurai-hurai sangat. Baik, yang mana tak ada buku teks tu boleh download e-book. Nanti saya akan kongsikan link kepada semua pelajar. Boleh dapatkan link e-book tersebut. Boleh download lah, pelajaran akhlak semua ada. Baik, semua dah sedia. Okey, kita nak masuk ke pelajaran pertama, adab berjual beli. Adab berjual beli, kan cantiknya Islam ini, yang tak ada pada agama lain. Yang indahnya pada agama Islam ini, setiap perkara mesti diajarkan adabnya. Setiap perkara mesti diajarkan adabnya, daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara. Daripada adab nak makan, nak minum, masuk tandas, kepit kuku hari apa dan sebagainya, kan semuanya ada adab. Potong rambut dan sebagainya lah. Macam-macam adab dan akhlak diajarkan dalam agama Islam. Indahnya Islam itu dilihat daripada akhlak. Akhlak yang ada pada orang Islam. Sebab itu apabila kita belajar akhlak ni daripada tahun 1 sehingga tahun 6, jangan niat belajar itu kerana nak jawab periksa saja. Niat nak belajar ilmu akhlak ini, niat kerana Allah, niat untuk mengamalkannya, kan? Okey, sebelum saya bebel panjang lagi. Baik, adab berjual beli, kan kita selalu beli barang macam-macam, beli online lah beli di kedai runcit, beli makanan di pasar malam. Adakah selama ini kita benar-benar faham adab berjual beli, faham berkaitan tentang akad, kan akad berjual beli? So hari ni kita akan belajar adab berjual beli. Apa dia pengertian berjual beli? Okey, boleh tengok muka surat pertama. Jual beli ialah akad tukar menukar barangan atau perkhidmatan dengan wang secara redha antara pembeli dan penjual bagi tujuan pemilikan kekal. Adab berjual beli ni ialah kita membeli sesuatu, dalam proses membeli itu pasti akan berlaku proses tukar menukar. Maksudnya tukar menukar tu contohnya saya bagi duit, yang orang jual barang tu dia akan bagi barang. Itu yang dimaksudkan dengan akad tukar menukar. Itu dimasukkan dengan adab berjual beli. Mesti ada bagi benda dan dapat benda.
Okey. Tukar menukar tersebut sama ada barangan, dalam bentuk barangan. Kan, sama ada dalam bentuk barangan. Saya bagi duit dapat kuih, ataupun dalam bentuk perkhidmatan. Dalam bentuk perkhidmatan macam mana? Contohnya, saya pergi kelas memandu, kan. Saya pergi kelas memandu, saya nak dapatkan perkhidmatan mengajar kelas memandu. Itulah saya keluarkan sejumlah wang, kemudian saya dapat servis daripada kelas memandu tersebut untuk mengajar saya cara-cara memandu. Itu yang dimaksudkan tukar menukar, sama ada daripada sudut barang ataupun perkhidmatan dengan wang secara redha. Dia dengan wang lah, kita bayar wang ataupun kita bayar dengan sesuatu yang berharga secara redha antara pembeli dan penjual. Maksudnya dua-dua redha, dua-dua setuju. Apabila dua-dua redha, apabila dua-dua setuju, maka berlakulah proses akad tukar menukar tersebut. Bagi tujuan pemilikan kekal. Itulah maksudnya bila dah berlaku proses tukar menukar tu, jadilah proses pemilikan kekal. Maksudnya orang yang membeli tu dapatlah hak dia. Itu yang dimaksudkan. Itulah yang tersirat di sebalik pengertian jual beli. Kena faham. Saya ulang balik, apa dia pengertian jual beli? Jual beli ialah akad tukar menukar barangan atau perkhidmatan dengan wang secara redha antara pembeli dan penjual bagi tujuan pemilikan kekal. Okey, nak urai lebih-lebih lanjut lagi tak boleh lah, sebab kita nak jimat masa, nak jimat inilah, nak save ruang video tersebut, ruang telefon ni. Baik, kita tengok musyarat yang seterusnya. Musyarat kedua, adab berjual beli. Pertama, adab berjual beli. Yang pertama ialah niat berjual beli kerana Allah. InsyaAllah kita ikut setiap adab tersebut, setiap apa yang kita lakukan, ada adab yang telah kita belajar, InsyaAllah akan mendatangkan pahala kepada kita. Yang pertama apa tadi? Niat berjual beli kerana Allah. Yang kedua, memulakan pekerjaan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, memberi layanan mesra kepada pelanggan. Yang keempat, mengutamakan pelanggan. Yang kelima, tidak ada unsur penipuan. Yang keenam, sabar dalam meragam pelanggan. Yang ketujuh, mengutamakan kebersihan dan kualiti. Yang ke-8, menggunakan bahasa yang sopan. Yang ke-9, jujur. Okey, ini di antara adab-adab berjual beli. Saya ulang balik. Yang pertama, mestilah niat berjual beli kerana Allah. Sama ada yang membeli ataupun yang menjual, pastikan niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita nak niat kerana Allah tu, pastikanlah proses akad berjual beli tersebut, tukar menukar tersebut, benda yang halal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau niat kerana Allah tapi jual benda yang haram, maka tidak mendatangkan pahala, sebaliknya memberikan dosa. Contohnya jual benda apa? Jual barang curi, kan. Kita curi selipar orang kat masjid, kita pergi sembahyang Jumaat, curi selipar orang kat masjid, lepas tu dah dapat seguni, kita pergi pasar malam, kita jual pula kat pasar malam. Niat aku menjual selipar dan kasut-kasut ini kerana Allah Ta'ala, kan. Niat kerana Allah. Walaupun niat kerana Allah, benda tu kalau tak baik, maka tidak sah, tidak diterima di sisi Islam. Baik. Yang kedua, memulakan pekerjaan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini biasalah, apa-apa kita buat sekalipun mesti baca bismillah. Setiap perkara yang kita lakukan, amalkan dengan membaca bismillah. Apatah lagi berjual beli, kita nak membeli atau kita nak menjual, mesti baca bismillah. Itu di antara adab-adabnya lah, menandakan kita ni sentiasa ingat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani ataupun penyayang. Baik, yang ketiga, memberi layanan mesra kepada pelanggan. Ini
seandainya kita di posisi sebagai seorang penjual, sentiasa memberi layanan mesra, kan? Janganlah kita nak jual satu benda tu muka masam aja, macam cuka, kan? Sentiasa senyum, kan? Ustaz tak boleh nak senyum depan kamera, kan? Ustaz nak tengok ni, Ustaz nak tengok kamera, kan? Mana satu ni, kan? Sentiasa senyum, memberikan senyuman yang manis, sentiasa bercakap dengan baik-baik, lemah lembut, maksudnya memberi layanan mesra kepada pelanggan, kan? Biasanya orang-orang yang terlibat dengan servis ataupun dalam perniagaan ni, biasanya dia orang akan belajar protokol ataupun macam mana nak cakap, kaedah-kaedah berdepan dengan pelanggan, kan? Dia dapat latihan khas lah, nak senyum macam mana, kan? Nak bercakap macam mana, itulah. Kalau tengok pramugara ataupun pramugari di flight, di kapal terbang, tengok biasanya dia orang akan senyum, kan? Dia bercakap dengan penumpang senyum baik je, sopan aja. Sebenarnya mereka telah dilatih untuk melayan pelanggan dengan sebaiknya. Macam itulah juga kita, tak perlulah nak kena tunggu dia dapat latihan baru kita nak buat layanan yang baik. Kita boleh fikir sendiri apakah yang kita boleh berikan yang terbaik kepada pelanggan kita, daripada sudut adab. Salah satunya senyum, kan? Senyum, cakap dengan sopan santun, cakap dengan baik-baik. Okey, yang keempat, mengutamakan pelanggan. Mengutamakan pelanggan lah, apa-apa pun utamakan pelanggan. Contohnya dia nak beli kuih kat kedai kita, kan? Beli kuih, kan? Dia beli kuih 5 biji, kan? Kita terbagi 4 biji. Dia dah balik balik ke rumah. Tiba-tiba dia mai balik, dia kata, kan, "Encik, saya beli kuih 5 biji, saya bayar pun 5 biji, tapi dapat 4 biji kuih je." Walau macam mana, kita tak tahu dia cakap tu betul ke tidak betul, kan? Tapi walau macam mana sekalipun, kita tetap kena mengutamakan pelanggan, kan? Sedekah je lah sebiji lagi, mana tahulah betul, kan? Kesian dia, itu hak dia, kan? Dia tak dapat sebiji lagi. Kalau kata tak betul pun tak apa, kita niat sedekah. Itu yang dimaksudkan dengan mengutamakan pelanggan. Tapi mestilah bersesuaian dengan keadaan, dan keadaan lah bersesuaian dengan keadaan, kan? Kita takut juga, kan, berlaku sebarang penipuan, manipulasi, takut kita pula terkena balik. Tapi walau macam mana sekalipun, adab dia menjadi seorang penjual mestilah mengutamakan pelanggan. Okey, yang kelima, panjanglah ni, astagfirullahalazim. Tidak ada unsur penipuan, jangan kita menipu dalam berjual beli, menipu dalam timbangan. Contohnya, kan, kita dah siap, yalah, orang tu nak beli sekilo beras, kan? Kita timbang-timbang, kita tak bagi cukup sekilo, kita bagi 900 gram je, tak cukup pun, tak sampai pun sekilo. Tak baiklah macam tu. Jangan ada unsur penipuan. Orang nak beli sekilo beras, kita bagi sekilo beras ataupun lebih sikit daripada sekilo, itu tak ada masalah, terlebih sikit lagi bagus. Okey, yang keenam, sabar dengan teragam pelanggan. Ini pun di antara adab-adab adalah sabarlah dengan pelanggan. Contohnya kalau kita ni terlibat dalam dalam perniagaan menjual pakaian, contoh, menjual pakaian, ada pelanggan tu yang datang dekat kita, kan? Dia nak tengok baju tu, baju kita dah siap lipat, kan? Dekat rak tu, kan? Tapi dia test satu-satu, dia punggah satu-satu, kan? Dia nak cubalah, kan? Dia tak nak lah nanti kalau dah balik tiba-tiba tak muat lah, terlonggar sangat lah, terketat sangat lah. Dia tak maulah datang 2-3 kali. Sebab itulah dia pun cubalah satu-satu, kan? Disebabkan dia cuba satu-satu, maka berselerak lah pakaian tadi yang telah dilipat. Kita sebagai orang yang menyediakan perkhidmatan, kena sabarlah dengan kerenah pelanggan. Kena sabar. InsyaAllah berkat sabar kita, Allah akan berikan pahala, dan Allah akan murahkan rezeki kita, insyaAllah. Okey, yang ketujuh, mengutamakan kebersihan dan kualiti.
mengutamakan kebersihan dan kualiti. Itu di antara adab-adab juga berjual beli, kan, melambangkan keindahan Islam bila kita jaga kebersihan dan kualiti. Okey, yang ke-8, menggunakan bahasa yang sopan. Tadi kita dah cakap tadi kan, mengutamakan memberi layanan mesra kepada pelanggan kan. Okey, yang ke-8 menggunakan bahasa yang sopan. Kita nak berkomunikasi dengan pelanggan, mestilah menggunakan bahasa yang sopan. Ataupun kita nak berkomunikasi dengan penjual, kita juga sebagai pembeli harus menggunakan bahasa yang sopan. Okey, yang ke-9, jujur. Sama ada kita pembeli mahu penjual, dua-dua haruslah menjadi orang yang jujur. Okey, sekian, saya rasa sampai sini saja untuk hari ini. Kita belajar faham dulu tentang pengertian dan adab berjual beli dulu untuk hari ini. Untuk sesi akan datang mungkin kita akan menulis ataupun menjawab soalan dan sebagainya lah. Sekian daripada saya. Terima kasih. Mudah-mudahan banyak mengulang kaji, jangan buang masa. Jangan keluar ke mana-mana, tak ada urusan penting. Jangan keluar ke mana-mana, duduk rumah elok-elok dan lakukan aktiviti yang bermanfaat. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.